nota ni belum sempat disiapkan dengan sempurna. Jadi saya kira sekadar ini dulu cukup untuk hari ini. Jadi ini sajalah yang kita akan bincang pada hari ini. Kalau nak kira contoh yang kedua ini pun mengambil satu nota yang berasingan, sama seperti nota 2 dahulu. Ini termasuk di bawah usul yang ke berapa dah? Usul yang ketiga, usul yang ketiga, iaitu mana-mana riwayat atau hadis yang tidak sesuai dengan kedudukan seseorang nabi dan mengaibkan peribadi mereka secara khususnya, sama sekali bukan berpunca daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia adalah riwayat yang mesti diketepikan, dibuang sajalah. Kalau macam kita baca ni, nak belajar ni untuk tahu, untuk dijadikan sebagai sempadan. Kalau nak pakai, tak boleh, salah. Sebarkan dengan maksud supaya orang buat pegangan, itu salah, berdosa benda-benda macam ni, kecuali dengan diberitahu kedudukannya. Apa tujuan kita sampaikan ini, iaitu untuk membersihkan peribadi para nabi. Contoh yang kedua, dulu kisah Ayub dulu, itu contoh yang pertama, juga berkait dengan nabi dahulu. Ini contoh yang kedua. Antara riwayat Israiliyat yang mengaibkan kedudukan nabi-nabi dan bercanggah dengan kemaksuman mereka ialah apa yang disebutkan oleh sesetengah ahli tafsir berhubung dengan kisah Nabi Daud alaihi salam yang terpaut hati kepada isteri pahlawannya Uria. Dalam mentafsirkan ayat 21 hingga 25 dalam surah Sad, Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Abi Hatim, Baghawi, Suyuti dan lain-lain telah mengemukakan beberapa riwayat yang langsung tidak masuk akal, dan tidak juga ada nukilan yang sahih. Riwayat-riwayat Israiliyat itu dikatakan berpunca daripada Ibnu Abbas, Mujahid, Wahab bin Munabbih, Ka'ab al-Ahbar, As-Suddi dan lain-lain. Terlebih dahulu elok kiranya dikemukakan ayat-ayat berkenaan. Allah berfirman, wa hal ataka naba'ul khasmi id tasawwarul mihrab id dakhalu ala Dawud fafazi'a minhum qalu la takhaf خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك
wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab. Itu ayat. Ini beberapa ayat daripada 21 hingga 25. Maksudnya, dan sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad berita orang yang berselisihan, yakni berita perbicaraan dua orang yang berselisihan ketika mereka memanjat tembok tempat ibadat, tembok istana, maksudnya Nabi Daud, iaitu ketika mereka masuk kepada Nabi Daud, lalu ia terkejut melihat mereka. Mereka berkata kepadanya, janganlah takut, kami ini adalah dua orang yang berselisihan. Salah seorang dari kami telah berlaku zalim kepada yang lain. Oleh itu hukumlah di antara kami dengan adil, dan janganlah melampaui batas keadilan, serta pimpinlah kami ke jalan yang lurus. Sebenarnya orang ini ialah saudaraku. Ia mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor sahaja. Dalam pada itu ia berkata, yakni mendesakku dengan berkata, serahkanlah yang seekor itu kepadaku. Dan dia telah mengalahkan daku dalam merundingkan perkara itu. Nabi Daud berkata, ini ayat 24, sesungguhnya ia telah berlaku zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu kepada kambing-kambingnya, yakni untuk menambahkan kambing-kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang bergaul dan berhubungan, yakni dalam berbagai-bagai lapangan hidup, setengahnya berlaku zalim kepada setengah yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sedang mereka amatlah sedikit. Dan Nabi Daud mengetahui sebenarnya kami telah mengujinya, yakni dengan peristiwa itu. Lalu ia memohon ampun kepada Tuhannya sambil merebahkan dirinya sujud, serta ia rujuk kembali, yakni bertaubat. 25. Maka kami ampunkan kesalahannya itu, dan sesungguhnya ia mempunyai kedudukan yang dekat di sisi kami, serta tempat kembali yang sebaik-baiknya, yakni pada hari akhirat kelak. Jadi itulah tempatnya di mana tersebarnya sekian banyak riwayat Israiliyat berhubung dengan kisah Nabi Daud merampas isteri orang. Banyaklah kesilapan ejaan di situ kan. Itu untuk sementara. Ini nota sementara. Untuk hari ini saja. Nanti kita akan baikilah salah silap di sana sini. Tapi asasnya itulah, kalau saudara-saudara nak tengok di mana letaknya riwayat-riwayat yang kita akan sebut nanti, kalau di dalam tafsir-tafsir, di sinilah, cari di sinilah ayat surah ni akan bertemu lah. Di sini kita akan tahu jenis tafsir itu jenis mana. Tapi satu perkara yang perlu diingat, bahawa kitab-kitab tafsir lama memang
pada umumnya lah tafsir-tafsir besar seperti tafsir Tabari, orang panggil tafsir Tabari, namanya tafsir Jami'ul Bayan. Orang panggil juga tafsir Tabari, itu masyhur. Tafsir Ibnu Abi Hatim, ini memang rujukan dalam bab tafsir lah. Tafsir Baghawi, tafsir Baghawi Ma'alimut Tanzil. Tafsir Suyuti, dipanggil nama sebenarnya Ad-Durrul Mansur. Dan banyak lagi lah tafsir-tafsir yang lain, boleh dikatakan ada mengandungi cerita-cerita. Pada umumnya mereka tak buat apa-apa komentar, dibiar gitu. Cuma kalau orang yang pandai baca, dia dapat menyelamatkan diri dia, dia tak kena. Tapi kalau orang yang tak pandai, dia pakai ambil saja, dakap terus, kena lah, semata-mata kerana percaya kepada pengarang dia, orang alim besar, mujtahid. Macam Tabari itu dikenali sebagai seorang mujtahid juga. Jadi takkanlah dia, kalau dia tak puas hati dengan cerita-cerita dia bawa masuk dalam kitab dia, itu kita kata. Jadi kita terus percaya dan telan bulat-bulat, habis kena. Yang sebenarnya pun kitab-kitab sebesar itu bukan untuk hidangan orang ramai. Yang sebenarnya ini yang masyarakat umum tak faham. Kadang-kadang dia suka sangat kalau boleh dapat baca terjemahan yang besar-besar. Dia je tak pandai baca yang asal. Sebab itu sekarang dia orang berlomba-lomba terjemahkan kitab yang besar-besar. Di sebalik yang besar tu kita tak tahu. Sepatutnya dia kena ada beberapa penapis sebelum dihidangkan kepada orang ramai. Sebab kalau orang alim tak apa, memang perlu kepada orang alim. Macam doktor lah, memang perlu dia pergi berjumpa dengan orang sakit macam mana. Kalau dia tak pergi, habis lah. Kesian lah kepada orang sakit tu, mati kering gitu lah. Tanggungjawab dia pergi melawat orang sakit, perlu dia jamah lah. Dia sentuh, perlu sentuh. Tapi biasanya doktor yang pergi, dia tak akan kena penyakit itu, tak akan melarat ke dia, sebab dia seorang yang memang sudah cukup persediaan. Sebagai perbandingan, saya dah buat ni sebagai perbandingan. Kenapa kalau orang alim baca tak ada apa pun, tak ada kesan buruk, dan kepada masyarakat dia jadi timbul kesan buruk. Sebab masyarakat ni macam orang awam, pergi tempat orang sakit macam-macam yang berjangkit tu. Sakit dia teruk lah. Kalau kita pergi tanpa persediaan yang cukup, kita kena. Kita tu jadi mangsa pula. Lepas tu kita pergi buat apa? Apa faedahnya? Kita bukan boleh merawat dia pun. Jadi mencari penyakit orang tu. Begitulah juga pada saya membaca kitab-kitab tafsir ke atau hadis ke yang belum bertapis, kitab-kitab yang asal. Dia begitu. Sebab itu kena sedar keadaan ini. Oleh kerana di peringkat awal tu ramai yang sedar, faham, dan orang biasa dia pun tak mampu tengok kitab pun dia nak rebah. Dah 20 jilid lebih, tak rebah macam mana. Dia angkat tangan dulu lagi, tengok tu pening kepala, tengok tulisan. Dia tak masuk dekat lah. Jadi yang masuk dekatnya orang yang ahli, tak apa. Tapi lama-kelamaan minat orang tu nak tahu, jadi dia merujuk juga ke situ. Dan orang-orang lain yang kemudian dia buat tafsir, dia ambil situ, ambil daripada situ tanpa membuat apa-apa komentar. Maka jadi bahayalah kepada masyarakat.
Itulah sebabnya Imam Ibnu Katsir tulis tafsir dia tu, Tafsirul Quranil Azim. Tafsir Ibnu Katsir itu adalah ringkasan kepada kitab tafsir Tabari ni lah. Dia tengok banyak dalam Tabari itu riwayat-riwayat yang tak benar, yang tidak sahih, dan ini membahayakan orang. Orang kagum dengan tafsir itu dan merujuk kepada dia dalam keadaan tidak cukup persediaan. Itu bahaya. Jadi dia pun buat ringkasan. Mana dengan buang sekian banyak yang ada di dalam tafsir Tabari itu, lepas tu diberi komentar. Diberi komentar. Dia pilih sikit-sikit je. Yang ni tak ada asas langsung, kata dia tidak ada satu pun hadis yang sahih. Ini adalah satu usaha untuk menyelamatkan orang ramai. Orang ramai kalau nak baca tafsir, tafsir itu antaranya, atau tafsir-tafsir lain, walaupun dalam kitab-kitab tafsir itu pun bukan bermakna semuanya dah bersih, terjamin semua, tak ada satu pun yang tidak bermasalah. Tidak, saya tak kata begitu. Masih ada lagi, tetapi sebahagian besarnya sudah ditapis. Jadi maka adalah tafsir-tafsir yang kemudian ini. Kalau kemudian lagi, termasuk kalau dalam di Nusantara kita ni, kalau dalam bahasa Melayu memang tak ada pun yang lain yang lebih panjang, lebih detail tentang tafsir ini selain daripada tafsir Al-Azhar, Profesor Hamkar. Bagi saya itu tafsir sangat bagus, terutamanya dalam bab membersihkan riwayat-riwayat Israeliat. Bagus. Dari segitu memang dia memang beri perhatian, sebab dia pun sudah nampak bahayanya kepada orang ramai. Jadi ulama ni dia buat kerja tu, dia tengok peringkat-peringkat, tengok perkembangan keadaan sekelilingnya. Kalau nampak dah bahaya, dia terpaksa buatlah. Itulah yang dilakukan oleh Hamka misalnya. Kalau dalam bahasa Arab tu banyaklah, yang baru-baru tu banyaklah. Dalam bahasa-bahasa lain itu yang bersih dan mengingatkan orang ramai tentang riwayat-riwayat Israeliat seumpama ini tu banyak. Tapi dalam bahasa Melayu yang lain tak ada. Yang lain kalau ada pun ringkas sangat kan. Buku yang kita panggil tafsir itu sebenarnya nota-nota kaki yang ringkas saja, bukan tafsir betul pun. Macam terjemahan dengan huraian untuk menghilangkan kekeliruan sedikit sebanyak dalam kurungan itu saja. Kalau nak kata tafsir, maka tafsir Al-Azhar itulah yang terbaik, terutamanya dalam bab ni. Boleh carilah tafsir itu untuk bab ni sekurang-kurangnya. Dalam bab lain pun dia banyak kelebihan dia, memang dia orang alim pun, tetapi kena peringatlah, saya sudah sebut dah sebelum pada ni, Hamka tu sendiri juga dalam kitab dia, dalam buku dia Sejarah Umat Islam, banyak juga yang dia tersasul. Walaupun dia alim pun jangan ingat, jadi bila dia alim di satu tempat dia bagus, semuanya bagus. Tidak begitu. Jadi kena berhati-hati juga. Macam dalam buku tu dia kata Sayyidina Osman ni guna duit kerajaan untuk kepentingan keluarga dia, macam-macam. Dia ambil daripada riwayat sejarah, tak tapis pula situ. Sayyidina Ali ni kedekut dia kata. Dia sebut kedekut. Macam-macam lah. Sayyidina Osman makan duit zakat. Itu disebut dalam sejarah umat Islam. Itu pula masalahnya. Jadi kita kena berhati-hatilah. Jadi dengan sebab itu tidak cukup seorang ulama, dia kena ada di mana-mana, sentiasa kena ada ulama. Sebab mereka boleh saling tegur menegur, baiki membaiki satu sama lain. Kalau yang ni kurang di sini, ada yang boleh perbetulkan, perbaiki. Ada yang kurang di sini, ini sempurnakan. Kalau ada yang salah, ada yang perbetul. Itu kena ada sentiasa. Sebab itu Allah SWT sentiasa adakan ulama-ulama ni sampai bila-bila. Walaupun Nabi sudah berhenti, tapi ulama-ulama tetap ada untuk menjaga agamanya. Dari semasa ke semasa ini dapat kita lihat sendiri sebagai buktinya dalam sejarah umat Islam.
Jadi inilah ceritanya. Cerita ni kalau nak tengok di sini, surah Sad, surah Sad, ayat 21 hingga 25. Di situlah masing-masing bawa riwayat. Dan riwayat itu kalau kita perhatikan, nanti kita akan buat komentar sebagai kesimpulan seperti sebelum ni, di mana letak kelemahannya. Kenapa kita tak boleh terima cerita-cerita seperti ini? Apa akibatnya kalau kita terima? Dan ini melibatkan kesalahan besar ke atau kesalahan kecil? Menjejaskan akidah kita atau tidak? Dia sampai menjejaskan akidah kita kalau diterima juga. Dan banyak sebab untuk kita tidak menerimanya. Antaranya ialah percanggahan yang sama-sama sendiri. Tak sama, banyak versi. Jadi yang mana satu yang betul-betul? Kemudian kalau kita tengok Bible, saya tak sempat lagi masukkan yang Bible tu di sini, di dalam perjanjian lama, Samuel 2 bab 11-12 dalam Bible yang ada sekarang ni. Dalam tu walaupun ada banyak persamaan, tapi ada banyak juga kelainan. Bahkan saya perhatikan riwayat-riwayat Israeliat ni tak sampai ke situ beraninya. Mereka riwayat Israeliat ni seolah-olah dia nak jaga hati umat Islam juga. Sebab apa? Dalam dia buat cerita-cerita dia tak adalah seteruk dalam Bible yang ada tu, yang dianggap sebagai kitab suci oleh orang-orang Kristian. Tak ada macam tu. Tak sampai ke situ. Walaupun kita ini pun kita sudah golek kepala dah. Ini pun kita rasa teruk ni. Tetapi kalau baca yang Bible tu lagi teruk. Sebab apa? Yang dalam Bible tu dia dengan jelas sebut Nabi Daud ni telah berzina dengan perempuan itu, isteri Uria, dan mengandung dengan jelas. Dalam riwayat-riwayat Israel tak ada sebut, sebab dia pun tak tergamak juga agaknya nak sebut pasal Nabi ni sampai begitu. Sebab Nabi Daud ni utusan Allah, pilihan Allah, takkanlah sampai begitu. Tetapi daripada cara cerita tu lebih kurang sama. Cuma yang tu saja tak sebut, berzina. Dia jadikan sebagai isteri dia, kemudiannya selepas Uria tu mati, itu ada, semua ada. Dijadikan sebagai isteri, dan dia berkenan, terpaut hati bila tengok perempuan tu mandi sambil telanjang. Itu ada. Tetapi berzina tu tak ada. Yang peliknya, sebuah kitab yang dipanggil kitab suci ada sebut seorang Nabi berzina sampai macam itu dalam kitab suci. Macam manalah kitab itu layak dianggap sebagai kitab suci, sedangkan Nabi difitnahnya sampai begitu. Tetapi tidak pelik kepada Bani Israel, kepada puak-puak Yahudi, dia tak terima Nabi Daud ini sebagai Nabi. Dia tak terima. Mereka hanya terima Daud ini sebagai raja saja, raja dari kalangan Bani Israel. Sama juga Nabi Sulaiman, anak dia tu, dia tak terima sebagai Nabi, hanya Raja Sulaiman. Itu yang diterima. Jadi nasib baiklah sebenarnya kalaulah bangsa Bani Israel tu dia betul-betul tahu peranan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dia tahu peranan Nabi Muhammad itu, nescaya mereka akan kasih, akan berterima kasih banyak-banyak kepada Nabi. Sebab apa? Nabi kita lah yang cuba memperbaiki sejarah mereka. Nabi kita lah yang mengangkat darjat Nabi-Nabi yang sepatutnya dianggap sebagai Nabi itu, nampak sebagai Nabi. Sedangkan mereka sendiri menjatuhkan Nabi itu sehingga bukan Nabi, padahal bangsa mereka. Nasib baiklah Islam ni datang, dia cerita bahawa Daud ini bukan seorang raja sahaja, Sulaiman bukan seorang raja sahaja, tetapi juga Nabi lagi Rasul. Ini adalah hamba Allah yang terpilih, dipuji.
Jadi kalau kita kata orang Yahudi kata Arab ni memusuhi bangsa Bani Israel, tak betul, tak benar. Dalam Quran sebut Nabi ini sebagai Nabi, sedangkan dalam kitab suci dia pun tak sebut. Bahkan dia rosakkan, putar sejarah tu sehingga jadi manusia biasa. Bahkan manusia lebih teruk lagi daripada manusia biasa. Tapi dengan kita baca Quran, dengan kita baca hadis yang sahih, kita akan nampak betapa Nabi ni mengangkat kedudukan orang-orang yang penting dalam sejarah Bani Israel itu. Termasuklah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Itu ceritanya. Kita tengok muka surat 2 ya. Sebenarnya ada beberapa versi yang berbeza-beza tentang kaitan riwayat-riwayat tersebut dengan firman Allah di dalam surah tadi. Berikut dikemukakan 3 daripadanya untuk perbandingan. Ini 3, kita nak bawa 3 untuk perbandingan. Kemudian kita akan bawa pula apa perbezaannya untuk perbandingan juga dengan yang disebutkan di dalam Bible itu. Bible yang ada hari ini, yang kita percaya sudah diselewengkan itu, sudah diselewengkan, jadi teruk. Sebab itu dia banyak benda-benda yang mengaruh macam tu, fitnah orang-orang yang baik-baik. Satu, ini riwayat ni, terlintas di hati Daud bahawa beliau diuji, kalau beliau diuji, tentu beliau dapat mengawal diri. Ada kan? Ini gambaran dia tu, Nabi Daud malah terlalu yakin pada diri dia sendiri. Ini bukan sifat cara seorang Nabi tu. Nabi dia merendah diri, dia bergantung kepada Allah. Secara gambaran dia tu awal-awal lagi nampak Nabi Daud ini macam terlalu yakin kepada diri sendiri, dapat kawal diri dia. Pada ketika itu dikatakan kepada beliau, hari ini engkau akan diuji dan akan mengetahui apa bentuk ujian terhadapmu. Oleh itu berwaspadalah engkau. Jadi itu ceritanya. Nabi Daud terus mengambil kitab Zabur dan terus masuk mihrab. Dia pun apa lagi ambil kitab Zabur, kita kan Taurat, Zabur, Injil, Quran, Zabur, itu kitab dia lah. Ambil kitab tu terus masuk mihrab. Masuk mihrab tu kita kata tempat ibadat lah, dalam istana dia tu. Masuk situ. Bila dah kata dia nak kena uji, sebab dia terlintas dalam fikiran dia, kalau dia diuji lah, dia boleh kawal diri dia, dia boleh atasi masalah itu, menghadapi masalah itu. Dikuncinya semua pintu dan ditugaskan seorang pengawal untuk berkawal di pintu. Pesan beliau kepada pengawal ialah, jangan engkau benarkan sesiapa pun masuk menemuiku hari ini. Jangan benar, siapa pun jangan benar. Ketika beliau sedang membaca Zabur, tiba-tiba datang seekor burung keemasan warnanya. Ini berdasarkan satu, saya pilih 3 saja, sebenarnya lebih banyak lagi. Macam cerita Ayub dululah, banyak versinya, tapi dalam banyak-banyak kita pilih 3. Dalam setengah-setengah versinya bukan keemasan warnanya, tapi burung emas. Memang burung emas, tapi boleh bergerak. Dalam versi yang lain pula bukan burung emas, cantiknya macam burung merak begitu. Macam burung merak pula, tak sama. Itu keadaan yang tak sama. Berjalan dengan jinak di hadapannya, Daud mendekatinya dan cuba menangkapnya. Jadi dia terlupa. Tadi dia duduk baca kitab tu, kitab suci Zabur itu ditinggal. Dalam versi yang lain dia sebut dia bersembahyang. Tengah dia bersembahyang tu nampak burung tu.
Bila dia nampak burung, dia berhenti sembahyang. Lalu dia pergi nak tangkap burung. Ini keadaan yang kalau kita tengok, kalau kita nilai, tak boleh, tak sesuai dengan seorang Nabi. Seorang Nabi kerana benda dunia tiba-tiba duduk sembahyang, tinggal sembahyang. Ini benda tak masuk akal. Berdasarkan usul dirayat, kita tak boleh terima benda macam ni. Ini Nabi ni bukan orang biasa ni. Kalau orang biasa boleh jadilah, tapi orang biasa pun dia taat, dia takkan buat macam tu. Ini apa, dia fitnah apa pula ni, lagi dia pecah mata. Begitulah kalau orang biasa. Ini tidak, dia pergi kejar pula. Tiba-tiba burung itu terjatuh. Sebab istana kan tinggi kan, istana dia adalah tempat-tempat, bila begitu terjatuh, dia pun tengok. Dia pergi untuk melihat ke mana jatuhnya. Pada ketika itu beliau ternampak seorang perempuan. Itu benda. Dia ternampak seorang perempuan yang sedang mandi, bersuci di kolamnya. Yang sedang mandi, bersuci di kolamnya. Mandi bersuci itu maksudnya dia baru bersih daripada datang bulan. Bersih. Jadi macam perempuan biasalah, bila bersih tu nak beribadat, nak bersembahyang apa, kena mandi dulu. Ni nak mandi bersih daripada keadaan itulah. Di kolamnya itu berdasarkan riwayat ini, kolam tu dalam istana. Sebab ini istana tu Nabi Daud menjenguk daripada istana dia. Dalam versi yang lain tidak, dia tengok daripada jauh di luar istana. Sungai pula, bukan kolam, sungai. Perempuan tu mandi di sungai, dan sungai itu di luar daripada kawasan dia, bukan dalam kawasan dia. Kalau kita kata dalam kawasan, macam mana pula orang luar boleh masuk mandi ini? Dan dia tak kenal siapa pun. Sebab Nabi Daud itu selain seorang Nabi, dia seorang maharaja. Biasanya tidak dibenar sembarangan orang masuk dalam kawasan dia. Ini macam mana boleh masuk? Tak apalah, kita terimalah setakat yang ada dalam versi itu, riwayat itu, kita terimalah dulu. Tapi bagaimana pun nak cerita di celah-celah itu ada perbezaan banyak. Banyak perbezaan. Bila perempuan itu terperasan, ada orang melihatnya, terus dia membuka rambutnya yang dan rambutnya dan menutupi seluruh tubuhnya. Jadi rambut tu panjang lah, boleh tutup semua tubuh. Pelik juga panjang. Jadi bila dia perasan tu, dia tutup tubuh dia tu dengan rambut dia. Maknanya dia mandi itu telanjang. Kalau tidak perlu tutup apa sampai begitu. Suami perempuan itu ialah pejuang di jalan Allah. Pejuang di jalan Allah fi sabilillah. Daud menulis surat kepada ketua sekalian tentera supaya meletakkan suami perempuan itu dalam kumpulan pembawa tabut. Kumpulan pembawa tabut. Pembawa tabut sama ada memperoleh kemenangan atau kematian. Salah satu daripada dua perkara itu sahaja menanti mereka. Itu ceritanya. Kalangan Bani Israel ni adanya tabut, peninggalan warisan-warisan lama mereka tu dijaga sangat. Setiap nak jadi raja, dia mesti ada tabut itu. Dan setiap nak pergi perang, dia akan bawa tabut itu sebagai tabarruk lah, ambil berkat. Dan biasanya mereka percaya kemenangan itu diperolehi kerana berkat tabut yang dibawa bersama. Tabut itu maksudnya peti panjang begitu, dan dalam tu adalah macam-macam lah. Ada dengan pedang, ada dengan tombak, dengan apa-apa peninggalan lama Nabi-Nabi dahulu. Itu diambil berkat oleh mereka.
Jadi orang yang bawa tabut di hadapan tu, orang yang duduk di baris hadapan, dia tak boleh balik. Dia tak boleh patah balik kecuali menang atau mati. Dia mesti kena lawan, musuh kalah. Begitu cara dia. Jadi dia perintahkan, Daud diperintahkan panglima agung dia supaya meletakkan Uria Hiti dalam pasukan yang bawa tabut. Kira-kiranya dia nak bagi matilah. Bagi mati. Itu tujuan dia. Sebab kalau tak mati macam mana dia nak? Dia sudah jatuh hati kepada isteri dia. Dia sudah jatuh hati dah kepada isteri dia tu. Kepada Batsheba tu, isteri dia tu. Jadi dia terpaksa buat begini. Pembawa suami si perempuan tadi diletakkan dalam kumpulan pembawa tabut dan akhirnya dia terbunuh. Matilah dia. Berdasarkan sesetengah riwayat, suami perempuan itu dimasukkan dalam senarai pembawa tabut sebanyak 3 kali. 3 kali dalam perai yang sengit. Teruklah dia hantar di tempat yang kira-kiranya tak selamat. Tapi kali yang pertama berjaya balik, menang, tak mati. Lepas tu dia perintahkan supaya pergi lagi tempat lain pula, tempat yang paling bahaya lah, tak mati lagi. Kali yang kedua, kali yang ketiga tu baru mati. Itu cerita. Ada berdasarkan setengah-setengah riwayat begitu. Setengah-setengah riwayat kata dia matilah, ringkas cerita. Pergi tu mati. Dan pada kali yang ketiga baru dia terbunuh. Setelah habis iddah isterinya, dia dilamar oleh Daud. Kerana setelah habis iddah, jadi zahirnya nampak tak ada apa kesalahan dia. Dia tak ada melakukan hubungan apa-apa dengan isteri Uria tu. Cuma jatuh hati saja. Dia nak jadikan isteri, tapi tak boleh sebab masih isteri orang. Jadi dia cari hela supaya mati. Bila mati habis iddah, dia nak kahwin lah. Jadi dia kahwin lah. Kesalahan dia terletak pada membunuh orang. Besarlah juga kesalahannya. Adakah Nabi ni merancang sesuatu hela, menyusun sesuatu hela untuk mematikan seseorang pengikut dia? Ini tak masuk akal. Dari segi usul dirayah tak boleh terima. Tak payah cakap pasal sanad apa, tak payah. Tengok dari segi mana dia saja, pengajaran dia. Betul ke seorang Nabi macam ni? Nak kepada seorang perempuan sampai begitu sekali? Tak kena tu. Ini kalau berdasarkan riwayat ni. Kalau berdasarkan Bible, tidak. Dia panggil terus, disetubuhinya. Ketika tu dia masih hidup lagi dan mengandung. Dia pergi cerita kepada Daud yang dia mengandung dengan Daud. Memang tadi pun dia mandi nak bersuci. Mana dia tidak lekat perut dia tu dengan suami dia. Tidak. Suami dia lama dah pergi perang, tak balik-balik. Maknanya dia dalam keadaan suci. Bila suci tu mengandung dengan siapa? Dan isteri Uria tu pergi cerita kepada Daud bahawa dia mengandung tu sebab Daud. Setelah mati barulah rasmi kahwin. Tapi hubungan itu sudah ada. Itu dalam Bible. Bukan dalam Israiliyat. Dalam Israiliyat tak ada. Sebab itu saya kata tadi, barangkali dia sudah susun supaya sesuai dengan keadaan masyarakat Islam ni. Sebab masyarakat Islam tak akan boleh terima kalau Nabi itu sampai berzina begitu. Ini kalau macam dalam Bible tu berzina dan bunuh orang. 2 kesalahan besar. Di sini kita nampak satu saja, bunuh orang. Dia kahwin selepas habis iddah. Itu saja. Tapi salah juga. Kalau dalam Bible tu lagi teruk. Sebab dia tak kisah dah ini siapa. Sebab bagi dia bukan Nabi pun. Cuma bangsa dia. Jadi raja
Bani Israel dia teruk lah, tak kira, dia tak kisah. Dia tak kisah. Lalu dua orang malaikat memanjat pagar istana Daud. Itulah yang diceritakan oleh Allah di dalam surah Sad. Itu dia kaitkan dengan ayat tadi lah. Cerita Allah SWT bagi tahu kepada Nabi kita tentang Daud. Ketika Daud duduk di dalam istana dia, di mihrab dia tu, tak ada siapa pun masuk. Dia tak benar. Tiba-tiba ada dua orang panjat. Dia terkejut. Ni siapa pula mari? Dia sudah pesan dah, jangan siapa masuk. Berdasarkan riwayat ini, seorang saja pengawal. Berdasarkan riwayat yang lain, ramai pengawal dia tu raja besar ni, ramai pengawal. Jadi macam mana boleh masuk ni? Tempat semua pintu sudah tutup. Jadi bila masuk tu, Ayub ni walaupun dia seorang pahlawan hebat, berani, wa qatala Daud Jaluta, dalam Quran juga Daud telah membunuh Jalut. Jalut tu bukan main hebat, tak ada siapa pun boleh mengalahkannya. Daud boleh kalahkan, tapi dia terkejut bila naik macam tu. Dua orang naik. Dia ingatnya apa cerita pula, kau nak bunuh dia, kau nak apa kau? Tiba-tiba dua orang, itulah yang dalam ayat yang kita baca tadi, Tuhan sebut mereka ni dia kaitkan dua orang yang naik itu dengan malaikat. Malaikat tu mari nak mengingatkan Daud, bahawa perbuatan dia tu tak kena, perbuatan dia tu salah. Jadi dia kata, jangan risau, jangan takut, saya ni bukan apa, kami ni dua pihak yang bertelingkah sebenarnya. Dia ni ada 99 ekor kambing betina, sayanya ada seekor saja. Tiba-tiba dia kata kepada saya, maknanya dia 99 ekor kaya lah. Saya ni ada seekor saja, miskin. Dengan kedudukan dia sebagai orang kaya tu, bila dia tekan saya tu, jadi serba salah lah saya. Serba salah. Jadi dia minta yang seekor ada pada saya tu pun bagi kepada dia juga. Cukup 100 dia. Jadi saya biarlah tangan kosong pun. Jadi saya rasa teraniaya lah. Hak saya sedang dicabuli. Jadi saya minta Tuhan buat keputusan. Nabi Daud pun marah lah. Itulah dalam ayat sebut tu. Cerita-cerita ni orang-orang yang bawa kisah-kisah ni, dia nak kaitkan dengan ayat. Jadi yang naik tu bukan manusia. Dia kata itu malaikat untuk menyedarkan Ayub. Daud. Bila Nabi Daud tengok begitu, dia pun kata itu salah. Semacam kita baca dalam ayat tadi lah. Biasanya orang yang berkongsi, orang yang ada pergaulan, ada hubungan, muamalah apa-apa, biasanya begitulah, bertindak zalim terhadap satu sama lain. Tapi sambil-sambil itu dia pun perasan yang dia sendiri tu kena, dia sendiri tu masalah dia tu sendiri. Dalam riwayat yang lain dia sebut, bila Daud itu macam perasan begitu, yang dua orang tu suka. Maknanya dia kena dah tu, kena memang sesoalan begitu. Dia dah terasa. Jadi kira-kiranya mereka anggap Nabi Daud ni ada 99 orang isteri. Yang Uriah tadi ada seorang isteri saja. Kambing yang dimasukkan dalam ayat itu bukan kambing sebenarnya, itu simbolik saja. Isteri dia. Jadi Nabi Daud ni tamak. Tak cukup lagi 99. Jadi dia nak lagi satu. Biar cukup 100. Biarlah yang pahlawan dia tu hebatlah. Banyaklah jasanya Uriah tu kepada kerajaan Daudnya. Tak kira lah, dia tangan kosong kira-kira, bahkan mati, dia tak kira. Jadi Daud pun perasan. Bila perasan begitu, dia pun terus sujud minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cerita. Jadi minta ampun satunya, kalau berdasarkan akidah kita, Nabi-Nabi itu kan maksud.
Apa pula kalau dia telah betul-betul buat begitu, dia telah melakukan dosa, bunuh orang. Jadi cerita ni hari ni sebelum bunuh ke atau selepas bunuh? Ada dua versi pula. Ada yang kata sebelum, ada yang kata selepas. Yang lebih sahihnya, yang lebih banyaknya selepas. Jadi dia menyesallah, bertaubatlah. Sebab dia kata kalau tidak melakukan satu dosa besar, kenapa dia beristighfar? Kenapa dia minta ampun kepada Allah? Minta ampun dan istighfar menunjukkan memang dia ada melakukan dosa. Kita pula kata, macam mana seorang Nabi nak melakukan dosa? Mereka maksum. Di situ dia timbul perselisihan pendapat di antara kita orang Islam dengan bukan Islam. Bagi mereka seorang Nabi boleh melakukan dosa pun. Apalagi yang tidak dianggap mereka sebagai Nabi, boleh. Bagi kita sebenarnya untuk istighfar, untuk bertaubat, ini tidak semesti orang tu ada dosa. Malaikat istighfar ke tidak? Dalam Quran istighfar, dia ada dosa ke? Tak ada dosa. Dan Nabi-Nabi pun beristighfar. Bukan bermakna dia ada dosa. Istighfar dia tidak semesti kerana berdosa. Begitu juga taubat kembali kepada Allah. Ini tidak bermakna seseorang itu mesti dia tu tidak masuk. Yang masuk pun perlu juga, cuma cara masing-masing. Cara masing-masing. Kalau kita bertaubat daripada dosa kita, Nabi-Nabi mungkin daripada ketelanjuran, kesilapan sedikit sebanyak, yang tak sampai ke peringkat dosa pun, untuk peringkat tu saja, sekadar tu saja. Kalau kata minta ampun, istighfar untuk perkara-perkara yang seumpama itu sahaja, bagi kita boleh terima lah yang tu. Tapi kalau siapa bunuh orang, ini bukan dosa kecil, bukan kesalahan, ketelanjuran ni. Ini sudah melakukan dosa besar. Apalagi kalau kata berzina, ini jauh lagi, tak boleh. Sebab Nabi itu dia mesti terpelihara daripada perbuatan-perbuatan seperti itu. Dengan sebab itu kita tak boleh terima semua ni. Kisah-kisah seperti ini bukan sahaja diriwayatkan secara mauquf, mana berhenti setakat sahabat atau tabi'in. Dan dari kalangan ahli kitab yang baru memeluk agama Islam. Bahkan ada juga antaranya marfu' yang dikaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kalau kaitkan dengan sahabat, itu pun tak betul, tak ada yang sahih. Sahabat tahu daripada mana? Dia tak tahu daripada mana? Dia bukan hidup di zaman Nabi Daud. Kalau tabi'in lagi, kemudian lagi kurang lagi keistimewaannya nak pandang dengan sahabat. Masalahnya cerita-cerita macam ni bukan sahaja dikaitkan dengan sahabat, dengan ahli kitab yang baru memeluk agama Islam macam Ka'ab al-Ahbar, Wahab bin Munabbih dan sebagainya. Bukan dengan mereka tu saja. Ada juga dikaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dikatakan Rasulullah kata, Rasulullah yang cerita begini ni. Jadi patutlah kalau masyarakat Islam boleh terima, sebab Rasulullah cerita. Kalau Rasulullah, dia boleh tahulah sebelum kejadian langit bumi pun dia boleh cerita. Cerita yang dalam syurga dulu, sebelum Adam turun ke bumi pun dia boleh cerita, sebab dia Nabi. Tak kisahlah kalau Nabi. Bagi orang yang terima, dia kata dah daripada Nabi, bolehlah. Tapi bagi kita yang belajar cara hadis ni, tak boleh macam tu. Dakwa Nabi kata itu dakwa semata-mata. Kita nak tengok dulu dalam kitab mana ada. Kalau kita sekarang, kita yang hidup sekarang ni, hadis-hadis ni dia ada dalam kitab-kitab hadis. Dalam kitab mana ada? Kalau ada, apa kedudukannya? Kalau sanadnya sahih, katakanlah sanadnya sahih, kita kena nilai pula dari sudut dirayatnya. Dari sudut dirayatnya benda-benda macam tadi lah. Adakah
seorang Nabi ni boleh melakukan dosa. Tak kisahlah Yahudi tak mahu terima sebagai Nabi pun, kita ni kan terima dia tu sebagai Nabi. Bila kita terima dia sebagai Nabi, kita tak akan boleh terima benda-benda macam ni dilakukan oleh seorang Nabi. Itu masalahnya. Tapi dikaitkan dengan Nabi. Ini contoh yang kedua yang dikaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengarang Ad-Durrul Mansur menyebutkan bahawa Hakim At-Tirmidzi di dalam Nawadirul Usul, Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim di dalam tafsir mereka masing-masing dengan sanad dhaif telah meriwayatkan daripada Anas, katanya. Jadi ini dia sebut dalam Durrul Mansur sendiri. Ini Durrul Mansur ini karangan Suyuti. Ini dipanggil tafsir bil maksur, tafsir berdasarkan hadis. Jadi dia tak banyak bagi pendapat, hanya hadis saja. Cumanya hadis tu macam-macam lah, bukan semuanya sahih. Yang macam ni pun ada juga. Setengah-setengah tu dia cerita dengan sanad yang dhaif, kata dia. Dia sebut, bila sebut dhaif tu kepada orang yang belajar cukup dah. Ini cerita ni tentang apa ni? Tentang Nabi-Nabi ni. Ini perkara besar, bukan perkara furuk. Kalau perkara furuk pun tak boleh. Kalau hadis dhaif berkait dengan hukum hakam pun tak boleh. Apa lagi nak jadi pegangan? Kita nak percaya bahawa seorang Nabi ini telah berlaku begini-begini kepada dia, lagilah tak boleh kalau hadis dhaif. Tapi maknanya benda ni ada, dan dia ambil daripada Nawadirul Usul karangan Hakim At-Tirmidzi. Bukan Tirmidzi pengarang Jami' Tirmidzi itu, ini Tirmidzi lain. Hakim At-Tirmidzi di dalam muqaddimah Jami' Tirmidzi saya sudah perkenalkan ada 2-3 orang Tirmidzi yang masyhur. Antaranya ialah Hakim Tirmidzi. Hakim Tirmidzi Nawadirul Usul ni, kitab hadis ni peringkat bawah sangat, kerana ia mengandungi banyak sekali riwayat-riwayat maudhu' yang palsu. Sebab itu kedudukannya bukan tinggi. Jadi kalau orang biasa baca, boleh terkeliru, boleh bahaya kepada mereka lah. Boleh bahaya kitab ni. Dia kata telah meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Inilah yang dikatakan hadis marfu, sebab dikaitkan dengan Rasulullah. Saya dengar Rasulullah bersabda. Adapun yang tadi terus cerita Daud begini-begini, siapa cerita tak tahu. Sanadnya tak ada. Kalau ada pun putus. Kalau ada pun ada perawi-perawi yang bermasalah. Ini ada. Sebut Rasulullah, sesungguhnya Daud bila terpandang kepada perempuan berkenaan, meletakkan suaminya dalam satu pasukan yang berada di hadapan Tabuk. Itu kata dia. Ini kononnya Nabi cerita lah. Orang-orang yang membawa Tabuk pada masa itu tidak akan pulang tanpa mendapat kemenangan atau terbunuh. Balik saja tu tidak. Sama ada pulang bawa kemenangan atau mati. Ini sifat orang yang berada pada kedudukan paling hadapan, di hadapan Tabuk. Itu cara mereka. Suami perempuan itu akhirnya terbunuh dan Daud mengahwini isterinya. Mana selepas terbunuh dia kahwin. Ini cuba tengok riwayat Israiliyat, teruk macam mana pun tak ada sebut berzina. Cuma dia rancang supaya mati suami dia. Itu ada. Itu ada. Tak tahulah dia rasa tak berat lah nak macam tu. Yang boleh terima, tapi yang berzina tu tak ada pula cerita. Tak sanggup pula nak kaitkan dengan Nabi. Tetapi yang bunuh orang tu boleh pula. Maka turun 2 orang malaikat kepada Daud, menyebabkan Daud insaf, lalu bersujud selama 40 malam. 40 malam dia sujud.
Cuba kita fikir, sujud 40 malam ni macam mana? Tak angkat-angkat kepala tu. 3 hari tak makan macam mana dah? Inilah dongeng. Sehingga tumbuhan yang menjalar naik ke kepalanya disebabkan terlalu banyak air matanya yang menyirami bumi. Jadi bukan air hujan yang menyirami bumi, air mata dia tu menyirami bumi tu sampai naik tumbuh-tumbuhan sampai menutup kepala dia. Kan? Dongeng macam tu. Jadi ini dikaitkan dengan Nabi. Nabi kita tak ada bercakap benda-benda macam ni. Orang yang biasa dengan hadis yang sahih dia tahu. Dia dapat cap, dia dapat hidu, bau dia tahu. Bukan macam ni cara bahasa Nabi, cara dia cerita. Nabi kita cukup bijaksana. Tak ada benda-benda yang lucu macam ni. Tanah pula telah memakan dahinya. Jadi lama sangat dia sujud tu, tanah makan dahi. Jadi macam mana makan? Sampai ke mana makan tu? Di dalam sujudnya Daud terus berkata, inilah yang dia ulang dalam sujudnya. Tuhanku, Daud betul-betul telah menjadi manusia yang paling hina di atas muka bumi. Jadi dia menyesal. Sebab dia telah membunuhlah kira-kiranya suami kepada perempuan tadi. Tuhanku, jika Engkau tidak mengasihani, lemahlah Daud. Jika Engkau tidak mengampuni dosanya, nescaya dosanya akan menjadi buah mulut manusia buat selama-lama. Itu dia insaf. Itulah yang dia kata, jadi buah mulut manusia sampai bila-bila. Minta ampun dengan Tuhan. Jadi maknanya diterima bahawa Daud telah melakukan suatu jenayah, suatu dosa besar. Bagi mereka dia tak kisah tu, sebab dia ni raja biasa, bukan Nabi. Kita yang bermasalah sekarang ni. Sebab bila kita terima Nabi, kita tak boleh terima benda ni. Setelah 40 malam datanglah Jibril. Kata Jibril, wahai Daud, sesungguhnya Allah telah mengampunimu. Engkau memang tahu bahawa Allah memang adil, tidak zalim, apalagi orang yang datang pada hari kiamat. Sambil berkata, Tuhanku, darahku ada pada Daud. Darahku ada pada Daud. Jadi malaikat kata, ceritanya bila dia naik berjumpa dengan Tuhan, Tuhan kata dia maha adil, dia boleh ampun Daud, tapi masalahnya ini kes darah. Macam mana kalau orang tu kata darah saya ada pada Daud? Dia kena dia maafkan dulu, baru Tuhan dimaafkan. Itu keadilan Tuhan macam tu. Kata Jibril, jadi Daud pun tak puas hati lah. Kalau macam tu macam mana? Daud nak lah kalau boleh Jibril pergi tanya balik Allah. Kalau macam tu dia tak puas hati, dia tak senang hati. Kata Jibril, tidak pula saya tanya Tuhanmu tentang perkara itu. Jadi yang tadi tu ini kata-kata Daud. Kata-kata Daud. Jadi di situ bercampur baur antara kata-kata Jibril dan Daud. Daud kata, maknanya Tuhan ini kan adil, dia tidak akan mengampunkan kalau kes berkait dengan manusia, kecuali manusia itu ampunkan. Jadi macam mana Tuhan nak ampun, kau boleh selesai kau macam ni? Jadi Jibril kata, itu pula saya tidak tanya. Nampak kan saya kena, kalau kamu nak saya naik tanya pula lah. Gitu kita. Tidak pula saya tanya Tuhanmu tentang perkara itu. Gitu. Tak apa, ini kita akan baiki pula. Ini untuk sepintas lalu.
Jika engkau mahu, biar saya tanyakan, kata Jibril. Jawab Daud, ya. Dia nak lah macam tu, sebab dia tak puas hati ni, tak puas hati. Naiklah Jibril. Daud bersujud pula buat sekian lama. Kemudian setelah Jibril turun kembali, dia berkata, aku telah pun bertanya untuk Allah, wahai Daud, tentang apa yang kau kehendaki itu. Oh, jadi lama pula, selama mana pula Daud kena sujud, Jadi nak bertemu dengan Tuhan, nak tanya tu makan masa lama juga, lebih pada pejabat hari ni, Kalau pejabat pun boleh sekejap, sekejap tak sampai sejam pun boleh selesai kan. Ini nak tanya Allah tu makan masa, ambil masa sampai begitu. Ini benda-benda macam ni lah yang perlu dinilai. Dari segi usul dirayat, semua kena ambil kira benda-benda. Kemudian Jibril tu yang paling istimewa tu, tiba-tiba kena ambil masa lama pula tu, kena bersujud pula. Dan yang tadi lepas bangun tu cakap tu makan ke tidak tu? Tidur ke tidak? Setelah 40 hari tu mandi ke tidak tu? Tak sebut, tak sebut. Tu sujud. Jadi benda ni, walaupun seorang Nabi, kita kena terima sebagai terikat dengan hukum sebab dan musabab, kecuali sebagai mukjizat nyata. Kalau tidak, dia mesti terikat seperti orang lain. Itu mengikut akidah kita je. Kemudian setelah Jibril turun kembali, dia berkata, aku telah pun bertanya Allah, wahai Daud, tentang apa yang kau kehendaki itu, kata Tuhan. Beritahu kepada Daud, sesungguhnya Allah akan mengumpulkan kamu berdua pada hari kiamat nanti. Dia kata cara Allah SWT akan buat macam mana? Kamu berdua, kamu dengan Uria, Allah akan panggil bersama nanti di cerita yang akan datang. Ketika itu Tuhan akan berkata kepadamu, berilah kepadaku darahmu. Berkata kepada, bukan kepadamu, kepada itu Uria, kepada Uria. Ini dicerita, berilah kepadaku darahmu yang ada pada Daud itu. Tadi kan dia kata darahku ada pada Daud. Jadi Tuhan minta, berilah darahmu yang ada pada Daud itu bagi aku. Allah kata kepada Uria. Ini dia kata ni benda yang akan dia kata. Tak kata lagi, tapi akan kata. Begitu. Yang ada pada Daud itu kamu berilah kepada aku. Dia berkata, ku berikan kepadamu, oh Tuhanku. Sebab dengan Tuhan kan, dah Tuhan minta, bagilah. Dia lepas. Maksudnya dia lepas. Dia lepas. Ketika itu Tuhan berkata, kamu boleh mendapat apa saja yang kamu kehendaki di dalam syurga, dan apa saja yang kamu ingini sebagai gantinya. Kalau kamu serahkan darah kamu pada Daud itu kepada aku bagi semua. Ikut suka kamu nak apa. Terus dibagilah. Lepaslah, maksud bagi itu lepas. Ini cerita. Ini versi lain. Ini dikatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sebagai hadis marfu. Sebagai hadis marfu. Yang ini pun tidak sahih. Yang ini pun tidak sahih. Nanti komentar sepenuhnya kita akan buat kemudian. Ini cuma sepintas lalu saja dari segi beberapa riwayat yang dipilih daripada sekian banyak tu. Yang ketiga pula, versi ketiga. Baghawi dan lain-lain di dalam tafsir masing-masing meriwayatkan daripada Wahab bin Munabbih bahawa Daud setelah diterima taubatnya oleh Allah terus menangis kerana kesalahannya itu selama 30 tahun. Bukan beza tadi 40 hari saja kan, sujud 40 hari, ini 30 tahun. Lama tu. Cuba tengok, perbezaan tu tak boleh disatukan, tak boleh dikompromikan. Ini tak boleh. Dari segi usul dirayah tak boleh.
Kena buang semua kalau macam tu. Air matanya tidak henti-henti mengalir siang dan malam. Jadi masa mana pula dia memerintah kalau macam tu ya? 30 tahun. Sedangkan dalam kisahnya pergi perang sana sini, hidup dengan isteri dia sukaria, dengan anak pinak dia. Masa mana pula itu kan? Air matanya, beliau melakukan kesalahan itu ketika berumur 77 tahun dah. Bukan baru 25 tahun, 77 tahun tu kesalahan tu. Ketika dia berumur 77 tahun. Maknanya kuat lagi Nabi Daud ni, keinginannya, nafsunya kuat. Tak puas lagi ada ramai begitu sekali isteri tu, nak lagi isteri orang. Itulah gambaran yang sangat buruk tentang seorang Nabi. Selepas itu beliau membahagikan masa dalam hidupnya kepada 4 bahagian. Ini berdasarkan versi ini. Kalau berdasarkan versi lain, memang dalam hidup dia tu daripada awal dia bagi 4 hari. Dia bagi 4 daripada awal lagi. Tapi kalau berdasarkan cerita ini, selepas peristiwa ini berlaku, baru dia bagi kepada 4 hari itu. Kemudian 4 hari itu untuk diisi dengan apa? Berbeza-beza pula antara satu riwayat dengan riwayat yang lain, yang tidak boleh kita satukan, tak boleh didamaikan, sebab terlalu bercanggah antara satu dengan yang lain. 1 hari untuk menyelesaikan perkara di antara Bani Israel. Kalau ada apa-apa kes, apa-apa perbicaraan yang dibawa kepada dia, dia akan selesaikan dalam 1 hari. Dalam seminggu tu, katakanlah hari apa, hari Ahad untuk itu, hari Isnin untuk lain pula, 1 hari pula untuk isteri-isterinya. Katakanlah hari Isnin untuk isteri, di situ dia pergi sajalah jumpa dengan isteri tu, isteri ni suka-suka. Itu hari yang kedua. 1 hari pula untuk beliau mengembara di belantara. Pada kita kata hari Selasa. Hari Selasa tu kerja dia pergi kata, mengembara di belantara Bukit Bukau dan di tepian pantai. Dan 1 hari lagi beliau bersunyi di istananya yang mempunyai 4,000 mihrab. Itu kata sunyi itu dia berkeluarlah, dia ibadat. Tak pergi ke mana-mana 1 hari. Jadi kita kata dia bagi kepada 4 hari. Hidup dia inilah caranya, rutinnya, begitulah. Pada hari keempat itu berkumpullah para pendeta. Daud menangisi dirinya bersama-sama mereka. Jadi dia tujuannya dia duduk situ bukan apa, nak ajak supaya lebih ramai yang menangisi nasib dia, macam meratapi diri dia gitu. Bukan dia saja nak menangis, menyesali diri dia, orang lain dia minta supaya bantu dia, nak menyatakan penyesalan dia. Begitu pula caranya. Pada hari dia meratapi dirinya, dia akan keluar ke belantara dengan meniup seruling suaranya, lalu menangis, dan menangislah bersamanya pokok-pokok, pasir, burung, dan binatang-binatang buas, sehingga air mata mereka mengalir seperti sungai. Jadi segala harimau, singa semua menangis, gajah semua. Cuba fikirlah, saya lemah. Kalau baca Israeliat ni, nak tergelak pun ada, nak menangis pun ada, kita sedih. Teruk sampai begitu sekali cerita tu. Ini satu versi lain pula. Yang tadi tak ada langsung sebut, tak ada. 30 hari, 40 hari saja paling tinggi. Dalam setengah-setengah riwayat. Ni 30 tahun. Jadi sungai-sungai tu sungai air mata rupanya. Kemudian
Beliau pergi pula ke Bukit Bukau dan Gunung Ganang. Diangkatnya suruling suaranya, lalu menangis. Dan menangislah bersamanya Bukit Bukau, Gunung Ganang, Batu Batan, binatang-binatang dan burung-burung di sekelilingnya, sehingga lembah-lembah dan lereng-lereng gunung mengalirkan air mata mereka. Semua mengalirkan air mata. Jadi itulah ceritanya. Sedihnya Nabi Daud ni kerana menyesali dosa dia tu, kesalahan yang dia telah lakukan kerana membunuh Uria, pahlawan dia tu. Dan dia kahwin dengan isteri dia tu. Kemudian beliau pergi pula ke tepi pantai. Diangkatnya seruling suaranya, lalu menangis. Dan menangislah bersamanya ikan-ikan dan binatang-binatang laut, serta burung-burung laut dan binatang buas di laut. Semua menangis. Jadi air mata dia tu barangkali bercampur dengan air laut. Dongeng-dongeng ni bukan boleh kira. Dia boleh tambah tu sebab itu masin air laut, kata dia. Jadi banyaklah cerita-cerita tokok tambah yang tidak berpenghujung tu. Macam-macam lah cerita. Rupa-rupanya air laut tu masin kerana air mata tu semua tu bercampur dengan air tu jadi masin. Macam-macam lah cerita. Jadi itu 3 versi tentang Nabi Daud, macam mana dia menyesal. Dan cerita dalam ayat Quran tadi dikaitkan dengan penyesalan Nabi Daud. Macam mana Nabi Daud nak boleh insaf tu? Dengan sebab ada 2 orang. 2 orang tu maksudnya malaikat yang menyamar sebagai manusia untuk menimbulkan keinsafan di dalam hati Nabi Daud. Jadi bila dia menyesal tu, beginilah keadaan jadinya. Begini jadi. Jadi keadaan tu tak sama antara satu riwayat Israiliyat dengan riwayat Israiliyat yang lain, tidak sama. Kemudian kalau kita tengok, ini di sini tak ada lagi. Kalau kita tengok dalam Bible, maka dia ada cerita panjang lagi, macam lain pula cerita, macam lain pula. Jadi kalau dalam tu lagi dahsyat. Sejauh yang saya perhatikan dalam riwayat-riwayat Israiliyat yang ada dalam kitab-kitab ni, tak ada yang seteruk itu dalam Bible tu. Sebabnya semua ni dia kahwin selepas Uria mati. Kesalahan dia ialah membunuh seorang manusia. Biarlah kalau kita kata itu salah-salah, tapi kahwin itu sah. Selepas mati isteri dia, habis dah boleh kahwin dengan sesiapa, tidak dengan Daud pun, dengan orang lain pun boleh. Jadi Nabi Daud kahwin dengan dia. Berdasarkan kebanyakan riwayat disebut begitu. Paling tinggi dia ada niat yang tidak baik daripada awal lagi, sehingga dia merancang sesuatu menyebabkan mati pahlawan dia. Itulah salah dia. Tapi dari segi hubungan dengan perempuan itu, tak ada yang tak kena. Cuma pandangan mula-mula tu bukan disengajakan. Lalu dia tertarik kepada isteri Uria tu, bukan disengajakan. Jadi kita kata itu tidak nampak sebagai suatu kesalahan besar lagi. Tapi kalau dalam Bible, bila dia tengok tu, dia tertarik. Dia tanya kaki tangan istana, siapa tu perempuan itu, apa nama dia tanya. Lepas tu dia minta pergi jumpa dengan dia. Lepas jumpa dengan dia tu, beberapa kali dia meniduri perempuan itu. Yang Uria Hiti itu, pahlawan dia tu sangat setia. Bila dia balik daripada medan perang yang dahsyat lah, memang hebatlah orangnya, bila balik dia setia kepada raja ni. Dia duduk berkawal di istana raja pula.
agak-agak hantuah ke? Atau lebih hebat lagi daripada hantuah ke? Yang setia sangat kepada raja tu kan. Jadi raja tu kata, Daud kata, kenapa kamu tak balik? Setelah kamu lama pergi ke medan perang, isteri kamu ada di rumah, kenapa kamu tak balik? Dia kata, takkan saya nak tinggal raja. Dia nak kawal, nak duduk di situ. Dia tidur di luar istana, berbantalkan selimut dia saja. Begitu setia dia kepada raja. Jadi tak sempat nak balik. Kemudian pada malam seterusnya dia tanya lagi, kenapa kamu tak balik? Dia tak mau. Sebab dia ni terlalu nak jaga raja. Jadi akhir sekali, bila begitu, raja hantar dia pula. Bahkan dia bersedia kalau nak ke mana-mana, apa-apa kerja untuk, kita kata negara lah, untuk negara, untuk kerajaan, dia sanggup. Jadi Daud hantarlah dia pula. Jadi itu ceritanya. Yang kata hantar tu biar mati tu memang ada, sama lah. Maksud Daud itu sama, dalam tu pun ada juga. Jadi dalam masa tu, beberapa lama dia sudah mengadakan hubungan sampai mengandung. Dan bila dapat anak, isteri Uriah tu pergi cerita dia mengandung, kemudian dapat anak tu berdasarkan setengah riwayatnya, itulah Sulaiman, Nabi Sulaiman. Maksudnya Nabi Sulaiman ni anak zina. Satu. Berdasarkan riwayat yang lain dalam Bible itu, yang lebih tepatnya kalau kita pakai yang itu, bukan Nabi Sulaiman tu anak tu, memang ibu Nabi Sulaiman itu bekas isteri Uriah tu juga, tapi yang mengandung hasil persetubuhan sebelum kahwin itu anak yang lain, yang itu mati. Allah tidak benarkan anak itu hidup terus. Jadi Allah nak ambil nyawa dia, jadi matilah. Lepas tu dia kahwin secara rasmi baru dapat anak Sulaiman. Jadi Sulaiman tu anak kepada ibu yang pernah berzina. Ibu yang pernah berzina, mana yang tak bersih lah. Ayah dia pun tak bersih juga. Nabi Sulaiman tu anak orang yang macam tu, kira-kiranya. Jadi benda-benda ini cukup mengelirukan. Jadi kita akan bincangkan akan datang insya-Allah tentang apa maksud sebenarnya ayat Al-Quran tadi, tafsiran yang sebenarnya, dan sejauh mana ahli-ahli tafsir telah cuba nak menyelamatkan Nabi Daud itu daripada terikat dengan cerita-cerita Israiliyat ini. Sejauh mana kita boleh keluar, dan adakah itu suatu perkara yang memuaskan hati? Jawapan itu nanti kita akan bincangkan dalam masa akan datang insya-Allah. Jadi untuk hari ini sekadar itulah dulu untuk hari ini, sebagai gambaran kasar tentang Nabi Daud. Untuk nak buat komentar apa tu kita buat kemudian, tentang riwayat-riwayat tadi. Wallahu a'lam. Sementara itu ada apa-apa kemuskilan tak sebelum kita sambung nanti? Cerita Daud tak ada satu pun yang boleh, tak boleh pakai. Semua tak boleh. Tak ada satu pun yang sahih. Dia kait dengan cerita ni kan, dia kait dengan fitrah manusia yang kita tidur. Dan bagaimana pula dengan kisah yang imam solat malam 3 rakaat, ada yang imam solat satu itu ditolak guna kaedah macam mana? Kaedah yang fitrah manusia
segi moral ada cerita-cerita memang ada dalam kitab-kitab. Ya, betul. Sepatutnya kita tak boleh terima. Sebab ramai orang yang suka bawa cerita-cerita macam tu sebab ada orang yang boleh telan tu lah. Kalau tak ada orang yang bersedia nak beli, dia tak akan jual, tak laku. Sebab biasanya yang bawa cerita-cerita begini, mengikut pengamatan saya, ialah orang-orang sufi. Dia suka sangat nak melebih-lebihkan seseorang itu dengan menonjolkan ibadatnya yang luar biasa, tanpa menyedari yang Rasulullah SAW sendiri tak nak begitu. Bukan begitu cara yang dia nak. Dan tidak jadi suatu kelebihan kalau bercanggah dengan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan dia kata isteri kamu pun ada hak terhadap kamu, mata kamu pun ada hak terhadap kamu, kan? Semua tu ada. Jadi kalau tak tidur tengah malam sampai kata berapa puluh hari dah dia sembahyang 5 waktu tu dengan wuduk yang sama, maknanya macam mana dah? Jadi kita, sebab itulah Islam dia kena guna akal. Jangan tinggalkan akal di belakang. Takkan tak buat, takkan kira-kira je tak tidur. Kalau tidur batal lah air sembahyang. Ni tidak, air sembahyang yang sama. Macam mana? Maknanya tak tidur, tak menyentuh isteri, tak pergi buang air, tak pergi ke tandas, tak ada semua. Manusia ke apa dia macam ni? Pernahkah Rasulullah SAW buat begini? Adakah Rasulullah SAW pernah ajar kalau kamu boleh buat begini, siapa yang lagi tinggi dia boleh buat macam ni, lagi lama lagi bagus? Adakah begitu? Tak pernah ada. Bahkan kalau dia sambung, dia sendiri pernah sambung puasa beberapa hari, sahabat nak buat begitu juga, tak mau kahwin, tak mau tidur tengah malam, dia panggil sahabat-sahabat tu, dia marah. Kan kita tahu semua cerita tu. Dan kalau kita tahu cerita tu, macam mana pula kita nak tonjolkan sebagai suatu kelebihan bagi seseorang tokoh? Tetapi orang zaman kemudian ini dia nak nak melebihkan masing-masing, nak melebihkan tokoh dia, tok guru dia, syekh dia. Yang ni sebut seminggu, yang ni sebut 2 minggu. Dengan wuduk yang sama. Yang ni sebut guru aku 3 minggu. Tambah sampai bertahun-tahun. Jadi itu tak guna dah akal, tak guna dah akal. Ini sebab itu kita perlu sangat belajar usul dirayah. Sebab benda ni lah akan menyelamatkan kita. Kalau tidak, kita jadi manusia yang bodoh sebenarnya. Tu ikut saja, macam lembu dicucuk hidung. Sedangkan agama tidak nak begitu. Dia mesti berada dalam kewarasan. Sebab itu dia tak mahu. Sebab itu orang yang mengikut sunnah, dia tak mahu jadi majzub ke, berada di alam sukr ke, dalam istilah-istilah macam-macam. Dia tak mahu. Di alam fana ke, dia tak mahu semua tu. Sebab kalau fana, tak sedar dah diri. Bila tak sedar diri, kadang-kadang dia mengaku dia Tuhan. Sebab tu kalau orang kata dia mengaku Tuhan macam mana? Dia tak sedar tu yang dia nampak satu saja, Allah saja. Sampai dia kata dia tu Allah. Siapa suruh kamu tak sedar macam tu? Adakah Nabi menganjurkan manusia dia supaya tak sedar dia siapa, dia makhluk ke, dia khalik, dia Tuhan ke, dia hamba? Adakah Nabi pernah ajar begitu? Dikehendaki mabuk tak sedar diri. Pernahkah Nabi ajar supaya kita mabuk? Bahkan arak dilarang keras. Kenapa? Nak suruh kita terus waras, terus sedar, bukan mabuk, bukan duduk di alam fana. Alam fana tak sedar semua sekeliling. Bukan macam tu. Nak suruh sedar, sentiasa sedar. Jadi ini semua menolak. Kalau kita belajar hadis ini, kita akan dapat menolak semua tu. Kalau tidak, dia jadi bagus jadi majzub. Majzub ni macam orang gila. Jadi gila tu bagus pula. Tak sedar diri, jadi kotor pakaian, merayau di tepi-tepi jalan, tidur di tepi longkang. Itu jangan tu. Mana kita tahu wali nombor 1. Lepas tu duduk situ, dia buat apa tu? Dia duduk lukis Allah.
lukis gambar Allah pula. Lepas kita kata, boleh ke berlaku sampai macam ni? Dia kata ini majzub, dia tak apa, dia lain cerita, bukan taraf kita, dia kita tak boleh faham orang macam ni. Adakah agama ni tak boleh faham? Inilah bendanya. Sebab itu tak boleh, dia kena kembali kepada sini, barulah selesai. Barulah tidak jadi hanyut manusia ni diperbodohkan kalau tidak. Sedangkan agama menghendaki kita sentiasa jadi seorang yang cerdik, semakin cerdik, sentiasa sedar, tak ada ketika tidak sedar. Kalau tak sedar tu memang sebagai manusia kita menghendaki tak sedar, nak tidur apa, itu dalam keadaan itu Allah maafkan kita. Kalau selagi boleh sedar, memang dikehendaki kita sedar. Sedar kita siapa, Allah siapa, bukan tak sedar. Sebab itu ini tak boleh, tak boleh, tak selamat sebenarnya masyarakat kalau didedahkan dengan fahaman-fahaman begini. Sia-sia saja, buang masa. Nabi SAW tak pernah ajar sahabat-sahabat dia begitu. Ya. Ada lagi? Kalau dah tak ada, kita setakat itulah untuk pagi ni, dan insyaAllah akan sambung nanti. Sekali lagi dah sempat siap lah.